KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan slot menengah rendah Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Apa khabar kepada anda semua? Kita bertemu kembali. Baik, untuk 1 jam ini kita bersama dengan guru kita pada hari ini, teknologis Muhammad Zaki bin Said, guru geografi SMK Penanti Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Azhar. Apa khabar cikgu? Sihat. Azhar? Alhamdulillah sihat cikgu. Tapi saya sedikit cemburu dengan cikgu. Ya. Sebab cikgu berkesempatan pergi ke tempat sejuk cikgu. Ya. Saya nampak cikgu sejuk-sejuk macam tu tadi. Kan nampak macam cikgu nak cucuk sesuatu dah tadi. Sebenarnya apa yang dilakukan dan apa kaitan sebenarnya dengan fokus topik yang kita nak bincangkan hari ini cikgu? Okey. Dan kalau kita tengok tadi, saya nampak dan saya sangat tertarik bila cikgu dengan pakaiannya, dengan kita kata suasana yang sangat cantik. Tapi yang paling penting, saya yakin dan percaya untuk adik-adik ataupun murid-murid di rumah pada ketika ini, kan kita nak belajar banyak benda dan kita nak tahu berkenaan dengan kaitannya cikgu sebentar tadi. Ya, betul Azhar. Tadi Azhar itu kawasan tundra Azhar. Oh, kawasan tundra. Kawasan tundra, tengah Baik. cari ikan. Okey, ini antara orang yang terkenal di tundra adalah orang Eskimo. Baik. Itu merupakan aktiviti yang utama yang dijalankan sebagai untuk mendapatkan makanan melalui kita buat penangkapan ikan. Ya. Ya, Jadi Azhar. mungkin kaitannya cikgu dengan mata pelajaran dan juga topik yang kita nak bincangkan hari ini cikgu. Okey, untuk hari ini Azhar dan murid-murid di rumah, Ya. salah satu daripada topik dalam geografi tingkatan 2 iaitu berkaitan dengan bab 7 iaitu kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi di Asia. Baik. Jadi saya kena percaya cikgu itu yang kita nak fokuskan hari Ya, ini cikgu betul. ya. Patutlah nampak cikgu bukan main lagi dengan pakaiannya, dengan suasana tempat itu memainkan peranan sebenarnya apa yang cikgu nak sampaikan. Baik cikgu. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita cikgu, seperti biasa yang mana kita nak kena sentiasa mematuhi protokol kesihatan cikgu. So kita ada gel pembasmi kuman untuk kita gunakan. Saya guna terlebih dahulu dan okey cikgu. Okey. Okey. Di mana pun anda berada, pastikan sentiasa mematuhi protokol kesihatan. Baik, cikgu, saya tak keseorangan hari ini, cikgu. Ada murid-murid, ada rakan-rakan yang nak bersama dengan kita untuk tahu bagaimana perbincangan dan juga topik yang kita nak terokai sama-sama untuk pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia Ya, betul. di Asia, cikgu. Jadi kita nak persilakan rakan-rakan kita yang berada di Google Meet pada ketika ini untuk masuk ke studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat ke semua? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Nampak tu ceria cikgu. Nampak wajah Ya, tu dah tak sabar nak mulakan kelas kita. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak berkenalan dengan murid-murid kita. Kita nak mulakan dengan Ahmad Zuhair. Boleh perkenalkan diri? Silakan. Nama saya Ahmad Zahid Syafiq bin Ahmad Zanggi dari SMK Penanti Bukit Mertajam. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang doktor. Baik, nak jadi seorang doktor, Dr. Zuhair. Kita doakan moga dipermudahkan untuk awak. Baik, bagaimana dengan Nurin? Nurin Afika, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Afika binti Ahmad Syamsul Kamal. Saya dari SMK Penanti Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pemandu lori tangki.
Nak menjadi seorang apa sekali lagi tadi? Pemandu lori tangki. Pemandu lori tangki. Pemandu lori tangki. Ya. Wah, ini luar biasa cikgu. Betul. Pertama kali saya dengar ni. Tapi walau bagaimanapun cikgu, kita doakan moga dipermudahkan. Apa sahaja impian, teruskan pasang impian dan juga terus mencapai ataupun dengan usaha untuk mencapai impian tadi. Baik, kita nak berkenalan dengan rakan seterusnya, Iman. Silakan Iman. Hai, saya nama Iman Haikal bin Muhammad Faizal daripada SMK Penanti. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang bomba. Nak jadi ahli bomba. Ini suka bantu orang ni Ya, cikgu ni. betul. Kan. Okey, kita doakan moga dipermudahkan juga untuk Iman Haikal. Bagaimana dengan Maisarah? Silakan Maisarah. Hai, nama saya Maisarah Nurtianati dari SMK Penanti Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Baik. Cita-cita saya nak menjadi engineer. Nak jadi seorang jurutera, Ya, cikgu. betul. Itu kata Maisarah. Bagaimana untuk yang terakhir ni, Mukminah? Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mukminah binti Ahmad daripada SMK Penanti Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang guru. Nak menjadi seorang guru. Wah, ini mesti terinspirasi dengan Cikgu Zaki. Cikgu betul. Ya, Zaki betul. kita. Itu dia. Okey, baik. Walau bagaimanapun kita terus doakan. Saya akan percaya murid-murid di rumah juga ada impian, ada cita-cita. Kita doakan moga semua sekali yang ada impian dan cita-cita tadi dipermudahkan dan juga direalisasikan impian anda. Baik, saya nak tanya rakan-rakan di Google Meet, adakah anda semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, boleh tak belanja saya 2 jari macam ni? Ting, 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 ting. Semua sekali? Boleh ke? Angkat 2 jari macam ni. Ting, 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 ting. Okey, boleh. Okey, dah bersedia. Baik, terima kasih. Semua dah bersedia cikgu dan semua dah Betul. tak sabar. Mungkin untuk awal ni cikgu, untuk mata pelajaran geografi dan juga topik yang tadi cikgu dah pun maklumkan kepada kita, pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia di Asia. Mungkin kita nak tahu secara terperinci fokus perbincangan kita ini cikgu. Silakan. Okey, baik Azhar dan murid-murid di rumah. So hari Ya. ini sebelum tu saya harap murid-murid bersedia dengan buku teks muka surat 104. Kita akan bincang berkaitan dengan kepelbagaian iklim yang ada di Asia. Baik. Okey, ada 4 objektif yang kita cuba nak capai untuk pada hari ini. Iaitu yang pertama sekali adalah kita nak mengenal pasti kepelbagaian iklim yang ada di Asia. Kemudian yang kedua, kita nak menerangkan sekurang-kurangnya ciri-ciri iklim yang ada di 4 zon, iaitu zon iklim panas, zon iklim panas sederhana, kemudian Baik. zon iklim sejuk dan juga zon iklim sejuk sederhana. Dan yang ketiga adalah kita dapat menunjukkan sekurang-kurangnya 2 negara. Okey, yang terdapatnya ataupun yang mengalami iklim panas, kemudian iklim panas sederhana, iklim sejuk sederhana, dan akhir sekali kita dapat membandingkan pengaruh iklim dan juga kegiatan manusia di Asia. Baik, itu hasil pembelajaran yang kita akan dapat cikgu sepanjang 1 jam. Kita bersama, saya pun teruja cikgu, teruja sangat-sangat nak tahu berkenaan dengan tadi kita tahu panas sederhana, sejuk sederhana. Kan bagaimana di negara-negara di sekitar Asia. Ya, betul. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Seketika nanti kita nak kupas secara terperinci, kita nak bagi ruang dan peluang kepada anda semua untuk bersiap sedia dengan buku dan juga nota pen untuk kita catat nota-nota penting sebentar sahaja lagi. Baik, berjumpa seketika nanti. Kita terus setia bersama dengan Slot Mendengar Rendah di DIK TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Slot Mendengar Rendah di DIK TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi untuk mata pelajaran geografi dan juga topik yang kita dah maklumkan sebentar tadi. Kita nak bincang berkenaan dengan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia di Asia. Jadi Ya, cikgu, betul. saya tak nak lengahkan masa lagi sebab saya pun nak tahu sangat-sangat. Jadi saya serahkan kepada cikgu. Silakan. Okey, baik Azhar dan murid-murid di rumah. So kita nak explore lah. Baik. Okey, kawasan kita nak teroka, iaitu di kawasan Asia. Baik. Sebab banyak iklim-iklim yang terdapat di Asia dan juga kegiatan manusia berdasarkan kepada iklim. Okey. Okey, kita lihat di dalam paparan sekarang adalah berkaitan dengan iklim yang ada di Asia.
iaitu kita terdapatnya 11 iklim yang terdapat di Asia, iaitu yang pertama sekali adalah iklim tundra. Okey, kemudian iklim Siberia, kemudian iklim Laurentia, Baik. kemudian iklim steppe, kemudian iklim China, kemudian iklim Mediterranean, kemudian iklim gurun panas, kemudian iklim monsun tropika, kemudian iklim khatulistiwa dan juga iklim pergunungan. Okey. So semua sekali ada 11. Okey. Untuk hari ini kita akan fokus kepada 10 sahaja. 10 sahaja iklim yang ada di Asia Tenggara. Tidak termasuk di kawasan pegunungan. Okey, di sini adalah terdapat kawasan pergunungan yang kita tidak bincang pada hari ini. Iaitu di kawasan banjaran Himalaya yang terdapat di Asia ataupun terdapatnya sebuah gunung yang tertinggi di dunia. Gunung apa murid-murid? Ada tak? Siapa yang nak cuba untuk menjawab? Gunung apa yang ada di Gunung kawasan? yang tertinggi di dunia, cikgu. Ya, banjaran Himalaya. Silakan, Mukminah. Mukminah, silakan. Gunung Everest. Ya, Gunung Everest. Gunung Everest. Betul, cikgu? Betul. Wah, Okey, bagus okey. Mukminah. Pandai. Okey. Baik. Kita nak sebab dia dah pandai kan. So Ya. kita nak buat sedikit teka lah. Okey, berkaitan dengan sebutkan iklim beserta contoh negara yang anda tahu. Iklim beserta negara yang anda tahu. Okey, silakan Zuhair. Baik, silakan Zuhair. Okey, silakan Zuhair. Iklim China. Iklim Terdiri China. daripada negara China, Jepun dan Korea Selatan. Okey, China, Jepun dan Korea Selatan. Baik. Betul. Okey, yang lain ada nak cuba tak? Okey, tapi sebelum tu cikgu, tadi jawapan apa nama tadi Zuhair betul, cikgu? Ya, betul. Kalau boleh diberi ganjaran tadi, cikgu, berapa bintang cikgu nak bagi tu, cikgu? Saya nak bagi 5 bintang. 5 bintang, cikgu? Ya, betul. Wah, no kompromi. Tidak ada kompromi. 5 bintang terus Minta untuk 1, Zuhair. bagi 3. Baik. Itu ekstra bagi lebih, Ya, cikgu. betul. Okey. Okey, mungkin ada yang nak cuba Ada lagi, nak cikgu. cuba? Tadi nampak macam Nurin angkat tangan. Baik. Ya, silakan silakan. Nurin. Iklim Khatulistiwa iaitu Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Okey, betul. Bagi 3 lagi. So, saya bagi 5 bintang untuk Nuri. 5 bintang lagi untuk Nurin. Baguslah murid-murid cikgu ni. Betul. Minta 1 bagi 3. Dia betul. bagi lebih, cikgu. Okey. Seterusnya, silakan. Ada lagi nak bagi? Baik. Siapa yang nak mencuba? Okey, Ziad, silakan. Iklim tundra. Iklim Rusia tundra. Utara. Di mana? Rusia Utara. Okey, Rusia Utara. Ya. Disebut 1 je. Sebab apa, Azhar? Sebab memang ada 1 je, cikgu. Ya, betul, Azhar. Saya bagi 5 bintang untuk apa? Zuhair kali. Ziad. Ziad Ziad dengan Azhar saya bagi 5 bintang. Okey. 5 Ada lagi? bintang, cikgu. Ya, betul. Wah, itu dia. 3 orang dah dapat 5 bintang. Siapa Okey. yang nak cuba lagi? Ada lagi Silakan. last. Yang terakhir. Silakan. Okey, Iman Haikal, silakan. Okey, silakan Iman. Iklim gurun panas. Iklim gurun panas. Di mana? Di mana Iman? Arab Saudi, Oman dan Iraq. Ya, betul. Baik. Okey. Pernah Arab pergi, Saudi, Mekah Oman ke? dan Iraq. Iman? Tak pernah. Belum lagi. Tak pernah. Satu hari nanti itu kalau merupakan kawasan gurun panas. Amin. Amin. Moga dapat pergi ke sana satu hari nanti. Ya. Semua dapat jawab dengan tepat, cikgu. Betul. Iman tadi cikgu bagi 5 bintang. 5 juga, cikgu. bintang. Oh. Luar Okey. biasa. 5 bintang untuk murid-murid cikgu yang menjawab sebentar tadi. Baik, cikgu, kita nak teruskan, cikgu. Silakan. Ya, kita nak teruskan, kita nak tahu apa ada terdapatnya 4 zon iklim sebenarnya. Baik. Walaupun kita ada 11, tapi saya nak bincang 10 saja. Dalam 10 ni terdapatnya 4, Baik. iaitu 4 zon iklim mengikut latitud, kawasan latitud. Iaitu yang pertama sekali adalah zon sejuk. Di dalam paparan skrin sekarang adalah zon sejuk, iaitu pada kedudukannya itu 65 darjah utara hingga 90 darjah utara. Okey, kemudian di bawahnya adalah zon sejuk sederhana, iaitu di antara 45 darjah utara hingga ke 65 darjah utara. Kemudian kita turun bawah lagi, iaitu zon panas sederhana pada kedudukan latitud 30 darjah utara hingga 45 darjah utara. Kemudian zon panas, iaitu pada kedudukan 10 darjah selatan hingga 10 darjah utara. Jadi kita berada di kawasan antara zon 10 darjah selatan hingga ke 10 darjah utara, iaitu kawasan iklim Khatulistiwa, Azhar. So kita berada kat zon panas lah, cikgu. Ya, panas dalam bab sepanjang tahun. Taklah panas, panas di gurun. Okey. Baiklah, kita beralih kepada ciri-ciri iklim mengikut zon. Baik. Okey, untuk kali ini saya nak minta murid-murid dah bantu rakan-rakan kita di rumah untuk terangkan ciri-ciri iklim. Iaitu yang pertama sekali adalah iklim zon sejuk. Okey, saya nak minta siapa yang akan terangkan ya. Untuk hari ini siapa yang akan terangkan?
Okey, ciri-ciri iklim Iman untuk kot. zon Saya rasa sejuk. Iman dah bersedia. Silakan Iman. Baik, silakan Iman. Dah. Silakan Iman. Zon iklim sejuk. Okey. Zon iklim sejuk, kegiatan manusia di kawasan Rusia Utara yang mengalami iklim tundra akan melakukan kegiatan perikanan seperti ikan kod dan salmon dan pemeruan walrus dan karibu. Okey Iman. Baik. Ini kawasan cikgu seperti cikgu pakai waktu gimmick tadi cikgu ya? Ya, betul. Di kawasan tundra di kawasan Rusia Utara. Okey. Baik. Kemudian kita lihat apa suhu pada musim panas tu tidak melebihi 10 darjah. Kalau kita yang panas ni saya rasa 10 darjah tu kira sejuk, betul tak? Musim panas 10 darjah Celsius. Tapi di tundra ni lain. Dia kata panas tu 10 darjah. Ya. Kalau sejuk, sangat sejuk. Negatif 28 darjah Celsius. Okey. Okey, dekat situ dia tulis, dia paparan skrin sekarang, dia ada kerpasan. Kerpasan ni apa? Okey, boleh tak murid-murid bantu rakan-rakan kita di rumah? Kerpasan tu apa? Baik, Yang siapa yang turun cuba dalam jawab? bentuk salji. Silakan. Untuk kerpasan. Ya, Apakah kerpasan. itu kerpasan? Jeng jeng jeng. Ya, siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Saya nampak macam Nurin. Oh, okey, sorry. Maafkan saya. Zuhair. Okey, cikgu. Zuhair, silakan. Zuhair laju-laju tu dia angkat. Dia tak nak bagi can. Okey, silakan Zuhair. Okey. Wak-wak air yang turun ke muka bumi dalam bentuk salji bagi kawasan yang sejuk, dan manakala bagi kawasan yang zon panas, ia turun sebagai hujan. Okey, tepat sekali Zuhair. Tepat sekali. Tepat. Berapa cikgu? Nak bagi 5, 6 pun boleh. Tak ada masalah. Oh, ini memang Okey. memang lengkaplah jawapan ni cikgu. Betul. Wow, okey, Dia bagi baik. tahu kawasan salji, dia bagi tahu juga di kawasan gurun. Okey, Ya, kawasan panas, okey. Kawasan gurun jarang turunnya hujan. Okey, Baik, baiklah. Kita beralih kepada zon sejuk sederhana. Baik. Okey. So saya silakan sebelum tu kita lihat dulu Okey, di paparan skrin sekarang adalah di kawasan Norilsk, Siberia Utara. Baik. Yang kita dapat lihat di sana ada seekor beruang kutub kesian dia kan. Okey, ini adalah kesan daripada pemanasan global menyebabkan beruang kutub terpaksa pergi mencari tempat habitat baru. Sebenarnya kedudukan Norilsk di Siberia Utara di Rusia ini berkedudukan jaraknya 500 km sebenarnya, tapi dia terpaksa pergi mencari tempat-tempat yang baru, terpaksa pergi ke habitat manusia. Baik. Okey, yang kedua adalah kawasan di negara Jepun. Iaitu kita dapat lihat di sana adalah musim bunga. Bila musim bunga di Jepun ni boleh tak murid-murid bantu saya untuk Baik. jawab bila berlakunya musim bunga di Jepun? Bila berlakunya musim bunga di Jepun. Saya ingat saya pernah cikgu sampai ke Jepun. Oh, cantik tak? Tapi bukan secara nyata cikgu, dalam mimpi je, cikgu. Alamak. Tapi itu impian lah. Satu hari nanti. Satu hari nanti. Okey, baik. Baik. Siapa tahu Bila? bilakah musim bunga di negara Jepun? Okey. Bila? Siapa nak bantu? Kali ni saya nampak Nurin macam tahu cikgu. Silakan Nurin. Nurin macam dia nak tengok siapa yang angkat. Okey. Silakan Nurin. Saya tak pasti dah cikgu. Tak pasti. Ada kawan lain nak bantu? Mungkin ada kawan-kawan yang lain nak membantu. Okey, Ya, Mukminah. Mac hingga Mei. Mac hingga Mei dah terlepas. Mac hingga Mei dah terlepas. dah terlepas. Ya, untuk tahun ni lah cikgu. Untuk Ya, tahun dah depan terlepas. masih ada masa lagi. cikgu. Okey, kita pergi tahun depan. Baik. Okey. Jadi betul cikgu jawapannya? Betul. Mac hingga Mei. 3 bulan. Baik. Okey. Baik, kita nak minta kawan-kawan kita terangkan berkaitan dengan iklim zon sejuk sederhana. Baik. Silakan. Siapa yang nak berkongsi untuk zon iklim sejuk sederhana? Silakan. Okey, Ziad. Ziad, silakan Ziad. Suhu musim panas 15 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Manakala suhu musim sejuk negatif 17 darjah Celsius hingga negatif 5 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan kira-kira 500 mm. Kepasan turun dalam bentuk salji pada musim sejuk. Okey, seterusnya Laurentia. Laurentia Ziad. pula. Suhu musim panas 20 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius. Suhu musim sejuk negatif 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Baik. Okey, Ziad. Dapat tak kita bandingkan antara Siberia dengan Laurentia? Iaitu pada suhu Siberia itu lebih rendah berbanding Laurentia disebabkan oleh perbezaan latitude. Begitu juga dengan
taburan hujan yang ada di kawasan Siberia atau kawasan Laurentia. Kawasan Laurentia taburan hujannya lebih tinggi berbanding dengan Siberia. Sebenarnya kedua-dua kawasan ni mengalami 4 musim. Okey, mengalami iklim 4 musim lah. Tapi walau bagaimanapun kita masih lagi sebut sebagai Siberia. Sebabkan perbezaan suhu, perbezaan dari segi kerpasan ataupun taburan hujan yang diterima. Okey, baiklah. Kita beralih kepada yang seterusnya berkaitan dengan iklim zon panas sederhana. Okey, di gambar sekarang adalah apa ni? Dia agak-agak di mana? Azhar. Saya tahu cikgu. Saya tahu cikgu sebab saya nampak belon panas cikgu. Yes, betul. Selalunya kalau saya tanya kawan-kawan saya yang pergi negara tersebut yang nak main belon panas, selalunya orang suka pergi Turki cikgu. Ya, betul. Betul cikgu? Betul. Berapa bintang untuk saya cikgu? 5 bintang. 5 bintang walaupun saya dah nampak dekat slide cikgu tadi. Okey, baik. Sebenarnya baik. ni Azhar dan murid-murid di rumah, inilah di kawasan Kapadokia di Turki. Jadi kalau kita nak merasai kawasan zon panas sederhana, tak panas sangat, tak sejuk sangat. Jadi kita boleh pergi merasai di kawasan Kapadokia. Sebenarnya di Kapadokia ni, kita dapat melihat dia punya rupa bentuk muka bumi seperti di bulan, tapi berada di Turki. Okey. So kita nak belajar lagi. Apa ciri-ciri iklim yang terdapat di zon panas sederhana? Baik. Okey, silakan. Kalau dengar tadi daripada cikgu sebut sebentar tadi, dia tak panas sangat, dia tak sejuk sangat cikgu Kata yang sedang-sedang sahaja cikgu. Betul. Okey, baik. Mungkin untuk iklim zon panas sederhana, siapa yang nak bantu, siapa yang nak menerangkan berkenaan dengan iklim zon panas sederhana ni? Okey, baik, silakan. Sarah, silakan. Zon panas sederhana terbahagi kepada 3 jenis iklim, Mediterranean, Steppe dan China. Mediterranean mempunyai musim panas yang sederhana panas iaitu 20 darjah hingga 24 darjah Celsius. Musim sejuk yang sederhana sejuk iaitu 6 hingga 10 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan 275 hingga 900 mm. Baik. Iklim zon panas sederhana itu untuk Mediterranean. Ya, betul. Yang disebut sebentar tadi. Okey, kita cuba lihat paparan di skrin sekarang. Kita dapat tak kita bezakan dari segi suhu, dapat tak kita bezakan dari segi hujan? Kita lihat di kawasan Mediterranean, iaitu suhunya lebih panas ataupun lebih sejuk. Okey, ini menunjukkan China tu lebih panas iaitu iklim China lebih panas. Dari segi taburan hujan pun, iaitu di kawasan iklim China itu lebih banyak. Okey, sebab perbezaan di segi latitud. Kedudukan China itu berada lebih rendah daripada kedudukan kawasan Mediterranean. Sebenarnya iklim Mediterranean ini dipengaruhi oleh kawasan angin lembap daripada kawasan barat. Okey, dia pergi bawa angin tu terus terkena di kawasan Turki. Sebab tu kawasan Turki bila musim sejuk akan adanya salji. Azhar nak pergi tak Turki? Kena pergi Turki. Saya nak pergi cikgu. Tapi maksudnya kalau kita di Turki yang kita kata iklim Mediterranean ni melalui fasa 4 musim jugalah cikgu. Sebenarnya tak. Oh tak. Tak. Okey, sebab dia tak betul-betul berlakunya 4 musim tu. Okey, tak seperti kita lihat di kawasan negara-negara di barat. Okey, begitu dengan steppe di China. Okey, kita dapat lihat lebih jelas lagi berlaku di kawasan Jepun, kawasan lebih atas sekali sebab dia kedudukan Turki itu berdekatan dengan negara Arab, berdekatan dengan kawasan gurun panas. Okey, dia sedikit berbeza. Okey, baik. Seterusnya kita lihat iaitu zon iklim panas. Okey, ini merupakan iklim khatulistiwa. Mungkin murid-murid pun dah tahu berkaitan dengan kawasan malar hijau kita yang sangat banyak pokok-pokok, itu panggil iklim khatulistiwa lah. Seterusnya adalah kita nak lihat pula iaitu terdapat iklim gurun, itu kawasan gurun tadi. Itu terdapatnya unta. Hebatnya unta ni Azhar, sebenarnya unta ni dia tahan kepada perubahan dari segi ribut pasir. So dia boleh tutup mata. Kalau kita duduk kat sana, bayangkan macam mana kita nak tutup mata. Kita perlukan kain untuk tutup. Tapi hebatnya unta ni, dia ada selaput mata ataupun ada bulu mata yang tebal. So dia dapat tutup mata bila berlakunya ribut pasir. Kenapa Azhar unta berjalan perlahan-lahan? Disebabkan cikgu... Azhar, kita bagi murid-murid jawab. Macam mana cikgu? Bagi murid-murid jawab. Wah, Azhar dah tahu jawapan. Saya baru nak jawab tadi cikgu. Jangan dapat simpan dulu. juga. Okey, ada tak murid-murid untuk jawab? Kenapa unta berjalan perlahan? Jangan jawab sebab dia tak jalan laju, okey? Okey, ada jawapan. Okey, silakan Nurin. Untuk mengurangkan haba. Ya, betul. Untuk mengurangkan haba. Kalau Azhar kita berjoging berlari kan? Betul. Haba akan keluar so air berpeluh. Jadi unta berjalan perlahan mengelakkan perpeluhan.
Baik. Okey, sebab di kawasan gurun sejatan sangat tinggi. Ya. Okey. Seterusnya kita lihat pula iaitu di kawasan monsun tropika. Baik. Okey, di mana agak-agaknya ni? Okey. Ini yang dibincangkan iaitu di kawasan Thailand, di kawasan Myanmar, di Vietnam dan Laos dan juga di Filipina. Okey, kita nak lihat di kawasan Seterusnya. okey, seterusnya iaitu iklim khatulistiwa, iaitu Baik. kita akan mengalami iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Baik. Kemudian dengan suhunya adalah 27 darjah Celsius dengan taburan hujan 2,600 mm. Ya. Antaranya Malaysia seperti yang Nurin bagi tahu tadi ya. Kemudian kawasan gurun panas iaitu kalau musim panas sangat panas. Okey, iaitu pada paras suhu boleh mencapai 38 darjah Celsius. Kemudian kalau sejuk sederhana iaitu boleh mencapai 16 darjah Celsius. Sebab apa? Sebab apa gurun panas ni cepat berubah suhu? Ada tak murid-murid nak bantu? Baik. Kenapa gurun panas cepat berubah suhu? Siapa yang nak cuba menjawab? Okey. Ada nampak orang berkelah atau berkemah waktu siang di gurun? Tak pernah cikgu. Waktu bila? Malam. Waktu malam. Sebab sejuk sikit cikgu. Ya, betul. Aha. Okey. Sebab apa? Baik. Siapa yang nak cuba menjawab? Silakan. Saya nampak macam Iman nak jawab dah cikgu. Sebab Bila Iman? Macam, dia sebut. Iman, silakan Iman. Sebab apa Iman? Saya tak pastilah cikgu. Kan sebab awan kot. Awan negara kita banyak ke? Banyak cikgu. Banyak tak awan negara kita? Iman? Cikgu dah bagi Apa 2 dia? clue dah tadi. Awan di negara kita banyak kan? Betul lah. Okey. Sebenarnya awan di negara kita sangat banyak. Ya. Itu menyebabkan perubahan suhu pada waktu malam sangat lambat berbanding di kawasan gurun panas. Sebabkan oleh kerepasan ataupun awan-awan yang meliputi kawasan gurun ni sangat sedikit, sangat susah untuk berlaku. Jadi kita dapat tengok langit dengan lebih jelas lah kalau kawasan gurun. Sebab tu kalau kita tengok dia nampak terbentang luas. Ya, semua biru je. Okey, kalau di Malaysia ni susah nak nampak langit biru. Betul. Okey, yang terakhir adalah monsun tropika iaitu mengalami musim kering dan musim lembap yang nyata. Baik. Iaitu dengan kedudukan suhu ataupun paras suhu adalah 24 hingga 27 darjah dengan jumlah taburan hujan adalah 1000. Iaitu kedudukannya dari segi sini ya. Baik. Dia berada di atas Malaysia menyebabkan dia jauh daripada garisan khatulistiwa. Garisan Baik. khatulistiwa di sini. So kedudukan dia lebih atas, lebih jauh daripada garisan khatulistiwa. Jadi Baik. perubahan suhu tu berlaku dengan lebih tinggilah, iaitu suhu lebih meningkat. So, Okey. jadi kita dah dapat tahu cikgu 4 tadi ciri-ciri iklim sejuk sederhana, panas sederhana dan juga panas cikgu. Betul. Okey, dan kita sebentar saja lagi kita nak tengok pengaruh kegiatan manusia cikgu Betul. terhadap perubahan iklim ini dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam slot mendengar rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, nama saya Kelly. Saya tinggal kat kawasan tundra. Iklim sejuk. Hai. Kembali dalam slot mendengar rendah di TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Ni kawan saya Kelly nama dia. Dia tinggal dekat kawasan tundra. Iklim sejuk cikgu Ya, betul. Itu dia, kita dah dapat tahu bagaimana nak implementasikan apa yang kita faham dan kita belajar bersama dengan cikgu. Baik cikgu, kita nak teruskan berkenaan dengan pengaruh ataupun kesan daripada perubahan iklim ni cikgu. Ya, betul. Kita nak Silakan. lihat pengaruh. Okey, Azhar, boleh tak berjalan macam penguin? Pernah dengar orang cakap jalan macam penguin? Jalan macam penguin saya tahu cikgu, tapi kalau saya salah cikgu betulkan saya cikgu Betul tak dia jalan macam ni cikgu? Ya, betul. Okey. Kan dia Kita nak bagi berapa ni? gini Okey. macam tu kan? Tak apa, kita minta murid-murid nilai Azhar. Boleh? Okey, kalau 5 naik angkat 5, murid-murid berapa bintang? Macam tu. Ni saya tunjuk. Betul. Okey. Berapa? Okey, Zuhair Berapa bagi bagi? 5. Zuhair bagi 5 ke? Ya. Yang lain bagi berapa? Maisarah macam tak nak kawan dengan saya 10. je. Maisarah Iman tak bagi Iman pun Haikal markah. bagi 10. Oh, Maisarah bagi 3.
Okey, tak betul tu maksudnya. Okey, baik. Okey, baik. Kita nak teruskan berkaitan dengan pengaruh iklim dan Ya. kegiatan manusia. Okey, sudah kita lihat banyak jenis iklim, apa kegiatan manusia, apa kegiatan di Jepun. Ya. Okey, kemudian di Rusia yang mempunyai hawa iklim Siberia. So dia berbeza dengan keadaan kita di Malaysia. Okey, saya nak lihat dari segi kuis satu, iaitu berikan 3 ciri-ciri iklim di zon iklim panas dan zon iklim sejuk di Asia. Ada jawapan ke tak ni? Azhar nak cuba ke? Macam mana cikgu? Saya nak cuba cikgu. Tak payah Azhar, kita bagi murid-murid yang terangkan dulu. Alah cikgu. Okey, baik. Cikgu tak bagi bintang kat saya, tak aci lah cikgu. Okey. Baik, kita lihat Okey. iaitu di kawasan iklim sejuk, iaitu iklim tundra. Okey, saya Baik. nak minta murid-murid tolong terangkan kepada murid-murid di rumah. Silakan. Ada walrus, ada igloo. Baik, Okey, siapa yang nak silakan. cuba? Baik, silakan Mukminah. Antara ciri-ciri iklim tundra ialah min suhu tahunan iaitu negatif 14 darjah Celsius, musim panasnya pendek dan sederhana sejuk 10 darjah Celsius, musim sejuknya panjang iaitu selama 8 bulan dan sangat sejuk iaitu negatif 32 darjah Celsius hingga negatif 5 darjah Celsius. Julat suhu tahunan besar iaitu 42 darjah Celsius. Antara kegiatan manusia di sana iaitu perikanan, ikan kod dan salmon dan pemburuan seperti memburu walrus dan karibu. Okey. Baik, ini kalau siapa yang suka makan sushi cikgu, Betul. dia kena tahulah informasi ni cikgu kan. Ya. Ikan salmon tu. Berada di kawasan arus sejuk. Baik. Jadi tadi Mukminah dah pun kongsikan cikgu berapa bintang cikgu untuk Mukminah tu cikgu. Okey. Saya nak tengok dulu. Mukminah saya rasa dia nak tunjukkan walrus dia. Dia dah lukis. Okey. Mana baik. Mukminah? Tunjukkan walrus dia. Wah, cantik. Wow. Ini walrus Okey, ini antara haiwan. Saya bagi 5 bintang untuk Okey. Mukminah. Sebelum tu Mukminah, ke kiri tadi sikit. Dia macam terpotong, tak berapa nampak. Okey, Itu cantik. dia. Okey, sebenarnya ini adalah aktiviti yang dijalankan oleh orang yang tinggal di iklim tundra. Okey, Baik. iaitu memburu. Memburu contohnya walrus lah. Sebab Ya. mereka makan walrus. Kemudian karibu. Karibu tu seperti rusa yang ada banyak Okey, tanduk yang yang besar-besar. banyak tanduk bercabang tu cikgu. Ya, biasanya penduduk yang tinggal di iklim tundra ini dia lebih kepada menjalankan aktiviti pemburuan dan juga perikanan. Okey, seterusnya kita beralih pula ke negara Jepun iaitu Fuji. Apa yang ada di Fuji ni? Apa iklim yang ada di Fuji dengan kegiatan manusia sekali? Okey, Baik. silakan murid-murid. Siapa yang nak cuba untuk menjawab? Okey, sila terangkan. Di Fuji, ciri Fuji. iklimnya. Fuji di Jepun. Siapa yang nak cuba untuk jawab? Semua macam muka Okey. suspend ni cikgu. Tak apa, saya terangkan. Okey, baik. Sebenarnya iklim Laurentia ni dialami oleh negara Jepun seperti Baik. yang dipaparan dalam skrin sekarang adalah iaitu iklim di apa yang berlaku di negara Jepun iaitu dengan minimum suhu 9 darjah hingga 17 darjah. Kemudian Baik. musim panasnya adalah sederhana panas. Okey, iaitu pada para suhu 21 darjah Celsius hingga 26. Baik. Dan musim sejuknya sangat sejuk dan panjang dan juga kering, boleh jatuh kepada negatif 6 darjah Celsius. Okey. Baik. Kemudian dapat dilihat juga aktiviti yang dijalankan atau kegiatan yang dijalankan oleh penduduk di negara Jepun ni biasanya pertanian. Ya. Okey, contohnya gandum. Sekarang saya bawa gandum kat sini Ini gandum. okey. Mungkin murid-murid tak pernah tengok gandum. Ya. Pernah makan donat, pernah tengok tepung, tapi tak pernah tengok gandum. Biasanya kita bagi Selalu dengar tepung gandum cikgu. Ya. Tapi mungkin orang kurang lihat ataupun nampak gandum itu Ya, sendiri. betul. Kemudian adalah padi lah. Baik. Okey, orang di Jepun juga makan nasi daripada sumber padi. Baik. Kemudian juga aktiviti perikanan contohnya penangkapan ikan tuna. Okey, pernah makan ikan tuna tak? Ikan tuna Asal. pernah lah cikgu. Di mana? Atau buat makanan apa? Sardin? Ya, betul. Kita buat sandwich. Okey. Sandwich, sardin ataupun laksa cikgu. Ya, betul. Ada laksa ada Penang tak? dia letak ikan tuna cikgu kan? Tak sebenarnya. Oh tak Sebabnya di kawasan Jepun ni dia merupakan arus panas dan arus sejuk. Baik. Okey, iaitu dia arus Oroshio dan Kuroshio. Dan ikan-ikan dia tu adalah berbeza dengan ikan di iklim khatulistiwa seperti ikan yang kembung yang ada di kawasan khatulistiwa itu sangat berbeza Azhar ya. Ya. Okey, baik, kita beralih kepada iklim seterusnya. Baik. Iaitu iklim China. Kita dapat lihat di sini adalah masih yang sama iaitu kita nampak ni pokok apa ni? Ini cikgu pokok padi cikgu.
padi atau gandum? Gandum. Saja Okey. saya nak tengok cikgu tadi. Okey. Baik, Cikgu silakan. nampak tak? Saya uji cikgu balik. Tak, gurau macam cikgu. Maksudnya tadi saya tak tahu cikgu. Baik, murid-murid, saya nak minta ada tak yang nak tolong terangkan kepada kita semua? Baik. Okey, Zuhair, cikgu. Zuhair. Zuhair dah angkat tangan tinggi-tinggi tu. Silakan Zuhair. Zon iklim sejuk sederhana, iklim China. Antara ciri-cirinya ialah min suhu tahunan jatuh pada 15 darjah Celsius. Baik. Bagi musim panas sederhana sejuk, suhunya ialah 28 darjah Celsius. Manakala bagi musim sejuk sederhana sejuk ialah 5 darjah Celsius. Antara kegiatan manusia yang dapat dijalankan ialah aktiviti pertanian padi dan gandum serta aktiviti peternakan ayam, itik dan kinzir. Okey. Baik. Siap, ada ayam lagi Zuhair tunjukkan kita kita. Wow, Okey. ini Zuhair awak buat sendiri Okey, 5 bintang untuk Zuhair. 5 bintang untuk Zuhair. Tahniah dan terima kasih Zuhair. Baik, kita Baik, tengok. cikgu. Yang seterusnya adalah di kawasan iklim gurun panas. Baik. Okey, silakan. Silakan siapa, Siapa yang nak cuba untuk nak menjawab? bantu untuk terangkan? Baik, Nurin Afika. Silakan Nurin. Antara ciri yang dapat kita perhatikan dari zon iklim panas adalah minimum suhu tahunan ialah 25 darjah Celsius. Selain itu, ini mempunyai musim panas yang sangat panas sehingga boleh mencecah 30 darjah Celsius hingga 38 darjah Celsius dan turut mempunyai musim sejuk sederhana yang serendah 16 darjah Celsius. Manakala bagi kegiatan manusia di sana pula, mereka melakukan aktiviti pertanian seperti penanaman kurma sebagai contoh di ladang pertanian wilayah Kasim, Arab Saudi. Selain itu, mereka turut melakukan aktiviti penternakan di mana mereka menternak unta, biri-biri dan lembu untuk mendapatkan daging, susu dan sebagainya. Okey, Azhar Baik. pernah makan daging unta. Pernah cikgu. Saya pernah makan nasi Arab anak unta cikgu. Anak unta, apa rasa dia? Rasa dia sangat sedap cikgu. Sangat lazat. Tak tahu nak menggambarkan kesedapannya cikgu. Okey, saya rasa murid-murid kena cuba makan daging unta. Itu dia. Tapi beza ke Okey. cikgu? Ha? Beza ke cikgu daging unta dengan... Saya tak pasti, saya tak pernah makan daging unta. Okey, baik. Baik. Seterusnya Azhar, kita nak Okey. lihat mungkin murid-murid nak bantu kawan-kawan kita di rumah iaitu nak berikan 3 ciri-ciri iklim di zon panas Baik. dan juga zon iklim sejuk. Okey, ada tak nak tolong murid-murid kita dekat rumah? Okey, Baik, silakan. siapa yang nak menjawab? Okay, kita masuk Ciri-ciri dulu iklim- zon iklim panas. Panas terlebih dahulu. Baik. Okey. Okey. Okey, siapa yang nak menjawab zon iklim panas? Okey, Mukminah, silakan Mukminah. Okey, silakan. Iklim panas, ciri-ciri zon iklim panas di gurun. Musim panas yang sangat panas. Kedua, di gurun, musim sejuk yang sangat sejuk. Ketiga, julat suhu tahunan besar 17 hingga 20 darjah Celsius. Okey, kita masuk pada zon iklim sejuk. Okey, Baik. saya ambil jawapan Mukminah tadi iaitu panas sangat panas. Kalau iklim zon sejuk macam mana? Betul kata dulu jawapan Mukminah tadi? Betul. Berapa bintang cikgu untuk Mukminah? Sekejap lagi. Sekejap Satu lagi. Kita simpan dulu. Mukminah, sabar. Okey. Kejap lagi. Mukminah, Baik. cepat. Satu lagi. Zon iklim sejuk. Berikan saya satu. Baik. Di iklim sejuk, zon iklim sejuk di tundra, musim panas pendek sederhana sejuk 10 darjah Celsius. Ya, panas sederhana Sejuk. sejuk. Baik. Okey, kita dapat beza kat sini ya. Iaitu kalau panas sederhana sejuk, berapa suhu dia? 10 darjah Celsius. 10. 10 darjah Celsius. Kalau di zon iklim panas berapa? Berapa? 38 darjah Celsius. Celsius. Saya bagi 4 bintang. 4 bintang untuk Okey. Mukminah. Okay, ada lagi Dua ke jawapan. Mukminah nak bagi beza zon iklim sejuk? Okey. Sebenarnya musim sejuk ni berlangsung selama 8 bulan. Betul tak Mukminah? Ya. Ya, betul. Ya, betul. Okey, berbeza dengan zon iklim panas. Iklim panas. Kalau Okey, iklim sangat sejuk berbeza. tadi 8 bulan cikgu. 8 bulan. Durasi masanya Okey. baik. Dia lebih lama berlakunya sejuk Baik. berbanding daripada panas. Okey, baiklah kita masuk kepada kuis yang kedua. Baik. Okey, Jeng, jeng, apa jeng, soalannya? Okey, bersedia semua? Okey, kita lihat. Berikan kegiatan manusia mengikut negara dan iklim. Okey, kita lihat dalam paparan sekarang adalah peta Asia.
Baik. Okey, boleh tak kita bantu kawan-kawan kita di rumah Siapa yang nak cuba untuk menjawab? berikan iklim dan negara. Ya, Wah, Zuhair. antara dua ni, Zuhair dan Nurin Afiqah. Bolehkah kedua-duanya, cikgu? Okey, sekejap lagi kita sambung. Okey, kejap lagi kita sambung. Kita lock, kita kunci Nurin kejap lagi. Baik, Zuhair silakan. Di kawasan Siberia, pertanian dapat dijalankan pada musim panas sahaja. Tetapi di Malaysia, pertanian sepanjang tahun. Okey. Seterusnya ada tak? Betul? 5 bintang saya berikan. 5 bintang untuk Okey, Zuhair. Siberia di mana? Saya nak tarik balik 5 bintang sebab dia tak Okey. sebut negara. Baik, maksudnya kita belum Di mana Zuhair? Iklim Siberia di mana? Betul-betul dapat 5 bintang lagi. Saya simpan 5 bintang tu dulu. Di negara? Siberia di negara jeng. Kita lihat dalam paparan Saya rasa mungkin peta. bolehkah kita bagi ruang untuk yang lain membantu, cikgu? Boleh? Nurin? Mungkin Nurin nak membantu. Cuba lihat dalam peta. Siberia. Paling atas sekali ya. Di sini, cikgu ya? Okey, kedua atas. Iaitu Di Rusia. di Rusia. Rusia. Okey, Zuhair kita bagi 3 Okey. bintang. Okey, 1 bintang kita bagi ke Nurin. Baik. So, 4 Okey. bintang untuk Zuhair lah, cikgu? Ya. 4 bintang untuk Zuhair dan 1 Satu bintang. kita bagi kepada Nurin. Nurin. Kerana Nurin Okey. membantu. Baik, cikgu. Baik. Okey, so kita dah dapat tahu berkenaan dengan kuis yang cikgu jalankan sebentar tadi, perbezaan di antara ciri-ciri iklim, zon panas, zon sejuk dan bagaimana ianya mempengaruhi kegiatan ekonomi di kawasan-kawasan tersebut, cikgu ya? Ya, betul. Baik, seketika nanti kita nak sambung lagi untuk mata pelajaran geografi dengan topik yang sedang kita bincangkan, pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia di Asia. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam slot mendengar rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk mata pelajaran geografi dan juga topik yang sedang kita bincangkan, pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia di Asia. Cikgu, kita dah berada di segmen terakhir. Ya, Murid-murid betul. ada yang macam, cikgu saya tak jawab lagi. Mungkin Ya. satu soalan lagi, cikgu, untuk Okey. murid-murid kita. Soalan yang terakhir berkaitan dengan masih lagi yang sama, iaitu kita nak lihat berikan perbandingan pertandingan pula ya. Perbandingan penyesuaian iklim dan kegiatan manusia. Ya. So kita saya dah bawa semua murid-murid teroka seluruh Asia, kita nak bandingkan dengan negara, kegiatan manusia di negara kita. Okey. Baik. Saya nak minta 1 ke 2 ataupun 3 lah kot, okey? Okey, silakan. Baik. Okey, ada tak nak cuba? Siapa yang nak cuba untuk menjawab perbandingan? Okey, kita bagi Nurin Nurin. Afrika. Silakan Nurin. Okey, silakan Nurin. Perikanan dapat dijalankan sepanjang tahun kerana laut tidak membeku berbanding dengan kawasan Siberia yang hanya dapat dijalankan ketika musim panas sahaja. Okey. Baik. Nurin dah buat perbezaan antara Siberia dengan Malaysia. Okey. So di Siberia aktiviti perikanan hanya dilakukan terhad Waktu musim panas saja, pada musim cikgu. panas saja. Berbandingkan negara kita di Malaysia, kita dapat jalankan aktiviti Sepanjang masa. perikanan sepanjang masa. Okey, saya ingat cukup menyeluruh okey Ya. apa yang kita bincang, maksudnya murid dapat bandingkan dengan negara kita Malaysia. Okey, baiklah. Sekadar rumusan untuk pada kali ini, saya harap murid-murid dapat mengetahui pelbagai jenis iklim, iaitu terdiri daripada 11 jenis iklim yang kita telah bincangkan sebentar tadi, dan begitu juga dengan 4 zon iklim yang ada di Asia. Kemudian Baik. kita dapat lihat juga kegiatan manusia berdasarkan kepada penyesuaian iklim yang Ya. ada di seluruh dunia. Dan kita perlu, saya ingat murid-murid patut rasa bersyukur berada di Malaysia. Kita dapat menikmati keindahan alam
sepanjang masa bila kita berada di Malaysia. Baik, itulah nikmat cikgu yang Ya, kita betul. kecapi. Dan cikgu, kalau kita tengok tadi, cikgu dah tekankan berkenaan dengan sejuk, sejuk sederhana, panas, panas sederhana. Dan cikgu, mungkin kalau kita tengok penglibatan murid-murid kita sebentar tadi, bagaimana prestasi mereka cikgu daripada awal selama 1 jam kita bersama ni cikgu. Okey, saya bagi 5 bintang. 5 5 bintang. bintang. 5 bintang untuk ke semua murid-murid untuk prestasi anda. Terima tahniah dan juga kita ucapkan setinggi penghargaanlah kepada mereka Ya, atas betul. penglibatan mereka dan juga semangat yang mereka berikan. Bagaimana cikgu? Yang di rumah ada yang tanya, cikgu kami nak buat juga dekat rumah ni. Bagaimana nak dapatkan bahannya cikgu? Okey, murid-murid boleh melayari laman sesawang iaitu boleh type di sana iaitu sumberku. Okey, so dapat maklumat yang lebih lanjut berkaitan dengan pelbagai jenis iklim yang ada di Malaysia serta kegiatan yang dilakukan di sana. Baik, itu dia. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Zaki bin Said, Guru Geografi SMK Penanti Bukit Mertajam, Pulau Pinang, dan semua murid-murid daripada SMK Penanti Bukit Mertajam, Pulau Pinang atas kesudian bersama dengan kita pada hari ini, dan juga anda yang setia bersama kami di rumah. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.